Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak kepada anda semua yang tidak putus-putus untuk berhenti menunggu kami di Assalamualaikum ini dengan perkongsian yang pelbagai insya-Allah. Dan kita berada di BIS Yayasan Ikhlas. Kita bawakan kepada anda Al-Fadhil Ustaz Hanafiah Abdul Malik yang merupakan pendakwah bebas dan juga wakil Yayasan Ikhlas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah hidup lagi. Alhamdulillah Ustaz. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia Ustaz dalam keadaan sihat. Amin. Walafiat insya-Allah. Sehat dan taat. Sehat dan taat itu yang pentingnya insya-Allah. Baik Ustaz, sebelum kita nak mulakan berkaitan dengan Yayasan Ikhlas ini, kita tahu Yayasan Ikhlas dia ada buat satu kempen demi surauku. Dan kita tahu kempen demi surauku ini berlangsung di Sabah dan juga Sarawak. Betul. So mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada kami bagaimana keadaan Sabah dan Sarawak ataupun penduduk-penduduk kat sana yang sekarang ini tidak ada surau. Keadaan dia macam mana Ustaz? Masya-Allah, tabarakallah. Tempat bila kita sebut Yayasan Ikhlas, kita nak menyumbang tu ikhlas, nak membantu mereka juga ikhlas. Kerana hanya ikhlas sahajalah yang dipandang di sisi Allah. Tapi kalau amalan itu, bantuan tersebut hanyalah sekadar untuk tontonan manusia, ketika itu Allah tidak memandang pun amalan tersebut. Dan masya-Allah, sebagaimana kita tahu kebanyakan kawasan pedalaman di Sabah dan di Sarawak masih berada dalam keadaan daif, dalam keadaan yang kekurangan. Jadi setiap mana tempat yang kami pergi, baik di Long Pasir sebelum ni dan juga di tempat-tempat yang lain, kita memang bertemu dengan keadaan mereka yang berada di paras kemiskinan, fakir, miskin. Dan ada satu pula di kampung Sosodan ni, masya-Allah, di situ mereka baru memeluk Islam. Dan ada juga tempat yang kita pergi, mereka nak kepada agama, mereka menghafal Al-Quran. Namun apa yang menyedihkan, mereka tidak ada tempat untuk mendalami Al-Quran dengan sempurna. Ketiadaan surau menyebabkan mereka sukar untuk menghafal Al-Quran dan mendalami ilmu agama. Jadi tanggungjawab kita bersama. Pagi ini kita menonton TV Al-Hijrah bukan sebagai satu kebetulan, tapi satu takdir dari Tuhan. Jadi tuan-tuan, kita merayu pada semua orang ramai yang menonton ini bersama-samalah dengan Yayasan Ikhlas untuk kempen demi surauku. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, barang sesiapa yang membina rumah Allah walaupun sebesar sarang burung, nescaya Allah akan binakan sebuah maligai yang indah untuknya di syurga nanti. Jom rebut peluang ini. Ramadan dah nak tiba, kan? Ramadan dah nak tiba. Jangan sia-siakan peluang ini. Ustaz, kalau macam tu kami tunggu Ramadan je lah baru kami derma. Jangan macam tu. Belum tentu dalam bulan Ramadan kita hidup lagi. Kerana tu, dan mungkin besok atau lusa Allah jemput nyawa kita. Jadi secara tidak langsung tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bersedekah sekarang. Sekarang ni demi untuk membina sebuah surau untuk kawasan-kawasan ni. Pertama, kita nak bina sebuah surau, masya-Allah, tabarakallah, di Kampung Baru, Rantau Panjang, Sibu, Sarawak. Yang kedua, Kampung Selamat, Sempurna, Sabah. Yang ketiga, Surau Taming Sari, Balakong, Selangor, Kampung Singai, Bau di Sarawak. Dan Kampung Sodotan yang kita sebutkan tadi. Tuan-tuan dan perempuan, 5 projek surau ini, ini kalau gambar ni, ini surau dulu. Orang kampung berkumpul di pos immigration di Long Pasir. Dan masya-Allah, tabarakallah, kita naik Pajero, naik 4x4. Perjalanan terlalu lama. Dan perjalanan ini pula kadang-kadang tayar tu kita kena ikat dengan rantai besi. Sebab terlalu sukar untuk masuk dalam tu. Tapi masya-Allah, tabarakallah, Allahu Akbar, sampai juga. Bila sampai, penduduk di sana punyalah gembira bila mereka meminta bantuan untuk membina sebuah surau, kita dah siapkan dah. Dan begitu juga yang tempat-tempat yang lain ni. Jadi tuan-tuan, kita merayu pada orang ramai, nombor akaun dah ada, nombor telefon dah ada.
hubungi sekarang. Dan Masya Allah, kalau ada barcode, scan saja barcode. Ustaz, saya tak tahu nak transfer duit. Cara dia tak lain dan tak bukan, tangkap gambar, minta anak transfer duit kan ke dalam akaun tu. Tuan-tuan, ni saya beritahu, kebanyakan yang kita pergi ni temui adalah mereka yang duduk di kawasan pedalaman. Hidup di luar bandar ni memang susah, tapi kawasan pedalaman mereka juga berhak untuk berasa bahagia. Mereka juga berhak untuk belajar tentang ilmu agama. Mereka juga berhak untuk mendapat, untuk mengamalkan agama yang mereka belajar. Cara dan tempat yang paling sesuai, tak lain dan tak bukan, adalah surau. Kalau surau pun tak ada, macam mana mereka nak belajar dengan selesa untuk mendalami ilmu agama? Bagaimana mereka ingin mengamalkan Islam kalau surau tak ada? Tuan-tuan, seronok kalau dalam bulan Ramadan ni dah siap projek ini, di kawasan pedalaman terdengar suara seruan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang datang solat berjemaah. Dan bila waktu berbuka puasa, waktu maghrib, terdengar suara azan. Dan mereka boleh berbuka puasa beramai-ramai di surau. Ini akan menyebabkan ilmu agama yang mereka tuntut, walaupun mereka fakir miskin, walaupun mereka mu'alaf, mereka ini, mereka dapat amalkan dengan bentuk jamaah, berjemaah di surau tersebut. Bayangkan bagaimana pahala yang begitu besar akan masuk ke dalam akaun kita. Masya Allah. Dan Masya Allah, selama mana surau ini terbina, mu'alaf belajar agama, orang belum Islam dengar azan. Yang kawasan itu banyak yang tak dengar azan lagi. Jadi bila dengar azan, ya Allah, apa ni? Tengok pula aktiviti makan bersama-sama berbuka puasa di bulan Ramadan. InsyaAllah. Pahalanya besar. Orang yang bukan Islam memeluk Islam. Hasil sumbangan kita pagi ini. Dan insyaAllah, pahalanya akan mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita. Walaupun kita dah meninggal dunia. Jangan lupa, boleh juga wakaf untuk nama ibu dan ayah kita yang telah meninggal dunia. Bila kita wakaf, mungkin ada ibu ayah kita yang dah meninggal dunia. Sekarang ni sedang diseksa di alam barzakh. Dipukul, dipalu. Menanti doa anak yang soleh. Tapi kita ni tak berapa soleh. Mungkin doa kita tersekat. Cara yang disepakati oleh ulama yang terus pahalanya sampai kepada arwah ibu dan ayah, sedekah. Dan Masya Allah, bila mati anak Adam, terputus segala amalan kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh. Kalau tuan-tuan bersama Yayasan Ikhlas dalam kempen Demi Surauku pagi ini, ni nombor akaun dia, barcode pun boleh ni, tuan-tuan dapat 3 in 1. Di mana apa? Sedekah jariah dalam membina rumah Allah. Barang siapa yang membina rumah Allah walaupun sebesar sarang burung, demi surauku ni pun Allah akan bina sebuah maligai yang indah untuknya di syurga. Nombor 2, ilmu yang bermanfaat. Kerana apa? Fakir miskin dan mu'alaf dan juga orang yang belum Islam nak mengenali Islam boleh datang ke surau. Itu adalah one stop center. Dan yang ketiga, tak lain dan tak bukan tuan-tuan, iaitu kita panggil anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan berkat sedekah kita pagi ini, berkat infak kita demi surauku ini, insya-Allah kita juga dapat diizinkan Allah menjadi anak yang soleh, dan doa kita makbul untuk ibu dan ayah kita. Jangan lupa juga, anak, walaupun bukan anak-anak murid yang belajar di surau-surau tersebut akan mendoakan kebaikan bagi penyumbang. Amin. Wallahu a'lam. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita dengar dah tadi berkaitan dengan kempen Demi Surauku. Alhamdulillah. Kita ingatkan bukan satu surau saja, malah lebih daripada 3 yang kita akan binakan insya-Allah di sana. Itu kempen Demi Surauku. Jadi kepada anda semua, mari sama-sama, ayuh kita bersama-sama untuk nak menginfakkan harta kita demi membina rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian pada pagi ini. Insya-Allah kita jumpa lagi nanti pada masa-masa akan datang. Insya-Allah kita akan beristirahat. Kembali nanti kita akan bersama dengan Ola Nordin, insya-Allah.
Wabarakatuh.